Selamat pagi dan salam sejahtera daripada Lembaga Lada Malaysia. So pada hari ini kita ingin memberikan satu ceramah kepada para usahawan kita PKS, kepada pekebun lada, orang awam dan juga para peraih yang terlibat dengan industri lada. So pada hari ini saya akan menyampaikan satu ceramah yang bertajuk potensi pasaran dan insentif untuk usahawan hiliran lada yang ada dianjurkan oleh Lembaga Lada Malaysia. Dan sebelum ini saya ingin memperkenalkan saya sendiri. Nama saya Langi Caleng, pengarah kanan daripada bahagian Marketing Development dan Business Division. Okay, selamat pagi sekali lagi. Pada hari ini Lembaga Lada Malaysia akan memberi ceramah yang bertajuk potensi pasaran dan insentif untuk usahawan hiliran lada. So, saya akan bercerita sedikit berkaitan dengan kitaran lada. So, ramai kita para usahawan dan juga para pekebun dan para peraih tahu bahawa lada ini kebanyakannya ditanam di negeri Sarawak, kurang lebih 95% ditanam di Sarawak selain daripada Sabah dan juga kita ada di Semenanjung. Dan kalau kita lihat kitaran lada, selalunya kita hanya mengeluarkan lada segal, yang itu kita proses dia akan menjadi lada hitam dan lada putih saja. So, ramai di antara pekebun kita dan juga para usahawan sendiri yang bertindak sebagai pekebun dan juga sebagai usahawan hanya mengeluarkan lada hitam dan lada putih. Jadi, dengan program yang dianjurkan oleh Lembaga Lada Malaysia, kita ingin bukan sekadar kita mengeluarkan lada hitam ataupun lada putih, tapi kita mau mengeluarkan produk hiliran lada. Produk hiliran lada seperti pada slide yang saya letakkan di sini, kita ada sebagai contoh, kita ada sos lada, kita ada black pepper milk tea dan juga kita ada black pepper coffee. Black pepper coffee ini orang yang lebih kreatif, para usahawan yang lebih kreatif, dia akan campur black pepper coffee dengan tungkar ali. Dengan tungkar ali. Jadi inilah produk-produk yang boleh dikeluarkan oleh para usahawan. Dan melalui produk ini, dia akan mendapat harga yang lebih baik berbandingkan dengan harga lada hitam ataupun lada putih itu sendiri. Okey, sebab itu kalau kita nak mengeluarkan produk hiliran lada, kita harus menekankan pertamanya penjenamaan. Penjenamaan, jadi branding. Jadi apakah itu penjenamaan atau branding? Jenama adalah nama ataupun istilah, reka bentuk, simbol atau ciri lain yang membezakan, ini penting, yang membezakan organisasi atau produk daripada saingan di mata pelanggan. Jenama digunakan dalam perniagaan, pasaran dan pengkilanan. Jadi ini penting. Dia membezakan produk yang dikeluarkan daripada syarikat-syarikat yang lain. Jadi ada perbezaan dia dari penjenamaan. Jadi ada satu juga daripada Jeff Bezos, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Amazon, dia mengatakan jenama adalah apa orang lain perkatakan tentang anda ataupun produk anda apabila anda tidak berada di sesuatu tempat itu. Jadi ini penting. Jenama ini akan diperkatakan orang apabila kamu tidak ada pun orang bercakap pasal jenama kamu, bahkan bercakap pasal produk kamu. Jadi ini yang membezakan jenama biasa dengan jenama yang canggih, jenama yang sudah di minda rakyat, di mulut rakyat. Jadi ini adalah perkataan yang penting. Kita harus ada jenama. Sebagai contoh dia, ini
jenama ini saya rasa rakyat Malaysia hampir semua tahu lah ini. Bila kita lihat di Asia ni, saya lihat ada satu gambar yang mengatakan simplicity. Jadi bila saya lihat gambar ini, inilah gambar Siti Nurhaliza, dan semua orang tahu Siti Nurhaliza sebagai penyanyi terkenal Malaysia. Jadi jenama dia adalah simplicity, untuk dia memasarkan strategi pemasaran dia untuk marketing dia punya produk. Dan kalau kita lihat jenama-jenama yang di pasaran, okey, yang pertama kalau kita lihat jenama kereta, orang sebut Toyota. Toyota memang semua tahulah. Ini jenama yang hebat. Kalau kereta Toyota semua orang tahu, bukan saja di Malaysia tapi di dunia. Kalau di Malaysia kita sebut dia Proton, macam Proton Saga, Pesona. Jadi semua tahu, asalkan dia kereta Proton, rakyat kita Malaysia tahu. Ataupun dari segi telefon mudah alih, dia banyak jenama. Contoh dia Samsung. Semua orang tahu Samsung lah, ataupun jenama-jenama yang lain yang ada di pasaran. Selain daripada itu, kalau kita lihat dari aircon, kita lihat daripada kipas, radio, kita ada jenama yang dipanggil Panasonic. Semua orang tahu jenama Panasonic. Jadi yang hebatnya sekali adalah anak-anak kita, orang muda ataupun keluarga, bila kita sebut KFC, semua orang tahu apa dia KFC. Bermaksud adalah itu ayam goreng. Right? Ini KFC. Inilah kehebatannya jenama. Manis di mulut selalu disebut. Ini jenama. Okay? Kalau kita lihat dari segi lembaga lada, kita ada jenama kita sendiri, jenama yang kita sebut Sarah Spice. Jadi jenama ini memang dia terkenal di Malaysia, di seluruh dunia lah. Siapa yang kenal lada, dia akan kenal Sarah Spice. Dan inilah produk jenama lembaga lada Malaysia. Alright, jadi saya nak pergi kepada satu lagi adalah tentang insentif yang dibagikan kepada para usahawan. Pada usahawan kita ada sediakan insentif adalah rancangan Malaysia ke-11, dan kemungkinan kita akan bawa kepada rancangan Malaysia ke-12 nanti. Jadi kita ada kategori pembayaran ataupun insentif yang dibagikan kepada usahawan yang layak. Yang pertama kita ada pembayaran penuh dengan nilai maksimum dia RM20,000. Yang kedua, untuk pembayaran secara 75% saja. Bermaksud dia hanya dapat menerima nilai had maksimum RM15,000. Lepas tu yang ketiga, pembayar insentif sebanyak 50% dengan nilai adalah RM10,000. Dan inilah bantuan insentif, ini adalah untuk kita membeli mesin kepada usahawan atau perkakas-perkakas yang diperlukan oleh usahawan untuk menghasilkan produk lada atau produk-produk yang berasaskan lada ataupun rempah ratus. Inilah satu inisiatif yang diambil oleh Lembaga Lada Malaysia untuk mempromosikan produk lada kita ni, produk hiliran ini kepada usahawan-usahawan kita di Sabah, di Semenanjung ataupun di Sarawak yang berminat untuk mengeluarkan produk hiliran lada. Okey, seterusnya, siapakah kumpulan sasar kita? Kalau kita lihat di slide ini, kumpulan sasar kita adalah para usahawan yang menghasilkan produk hiliran lada atau produk yang berasaskan lada dan juga rempah ratus. Mungkin saudara sebagai pekebun lada. Jadi kita boleh sebagai seorang pekebun dan juga sebagai seorang usahawan lada. Jadi kita nak berkecimpung dalam mengeluarkan produk hiliran lada. Jadi kita boleh
ambil pendekatan ini. Kalau kamu sebagai seorang pekebun lada, kamu juga ingin menjadi seorang usahawan lada. Untuk mendapatkan bantuan daripada Lembaga Lada Malaysia, dia ada syarat, ada paturan tertentulah yang wajib kita patuhi sebelum bantuan tersebut diluluskan oleh Lembaga Lada. Yang pertama, Akta Syarikat 2016, ini berkaitan dengan pelesenan lah, lesen kita, ataupun Ordinan Pelesenan Perdagangan 1948 bagi negeri Sabah, dan juga Perniagaan Bab 64, ataupun Akta Perkongsian 1961 atau Ordinan Pihak Berkuasa Tempatan bagi negeri Sarawak, dan bagi negeri Semenanjung mana-mana bagi negeri yang berkenaan. Okey, jadi setiap negeri di Semenanjung dia ada ordinan-ordinan yang tertentu. Yang kedua, pengeluaran produk hiliran lada atau produk berasaskan lada. Jadi usahawan tersebut dia harus mengeluarkan produk hiliran yang berasaskan lada. Sebagai contoh dia cili lada pedas, kurang lebih macam itulah. Sos lada, ataupun dia nak keluarkan sos untuk barbecue, mesti ada lada. Jadi inilah dia mesti ada produk lada yang dekat hasil hiliran kita tu. Yang ketiga, perniagaan telah berdaftar dan beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun di premis yang sah. Jadi dua perkara di sini. Yang pertama, para usahawan dia telah berdaftar dan juga telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun. Kita tidak mahu nanti bila kita bagikan bantuan ini kepada usahawan kita, tiba-tiba mesin ini dia terima tapi tidak dipakai. Kadang-kadang letak di dapur lah, letak di manakah, tidak dipakai, hanya masih dalam bungkusan. Ini kita tidak mau. Jadi kita mau letakkan satu syarat dia dalam sudah beroperasi, bermaksud dia perniagaan dia telah bermula, perniagaan dia telah berjalan dan dia telah memproses hasil-hasil hiliran lada. Dan seterusnya dekat premis yang sah. Kita tidak mau premis tersebut di kawasan larangan. Mesti dah dekat premis yang sah, dekat lokasi yang baguslah, yang telah sah tempat berniaga. Dan seterusnya telah berdaftar sebagai PKS Bimbingan Lembaga Lada. Ini penting sebab kalau usahawan tersebut dia ingin mendapatkan bantuan daripada Lembaga Lada Malaysia, dia mesti berdaftar dengan Lembaga Lada Malaysia. Kita ada sediakan borang, ada juga dekat website Lembaga Lada Malaysia, mesti berdaftar. Sebab kita nak bagi bimbingan, mungkin ada khusus kah, mungkin ada bantuan-bantuan yang lain. Jadi inilah kemudahan yang Lembaga Lada dapat bagikan kepada para usahawan kita, dan mesti berdaftar. Jadi satu lagi syarat yang penting adalah pemohon yang pernah mendapat bantuan. Pemohon yang pernah mendapat bantuan dari segi mesin layak untuk mendapatkan semula selang 1 tahun. Bermaksud kalau tuan telah mendapat bantuan pada tahun 2019, 2020, tuan-puan, para PKS, para pekebun tak boleh mendapat bantuan. Dia hanya dapat mendapat bantuan 2021. Itu dia punya maksud, selang 1 tahun. Dan seterusnya kita lihat perincian kategori pembayaran untuk kategori yang pertama. Yang pertama itu pembayaran secara 100%. Jadi maksimum yang Lembaga Lada boleh peruntukkan dari segi bantuan adalah 20,000 saja. Kalau mesin tersebut, satu mesin harga dia 20,000, bermaksud para usahawan hanya dapat satu mesin sajalah. Kalau dia harga mesin tersebut 5,000,
2,000, 3,000, 1,000, dia kurang daripada 20,000, jadi saudara dapat 3 ataupun 4 jenis mesin yang diperlukan. Ini maksudnya. Jadi kriteria yang itu tadi dia mesti memenuhi kriteria yang telah saya terangkan tadi lah, 3 ke 4 syarat yang itu tadi ya. Jadi dari segi kategori dia adalah sebab kita yang mendapat bantuan penuh ini 20,000, dia mesti mempunyai jualan tahunan dia 300,000 ke bawah. Maksud 300,000 ke RM1 lah tu. Kalau itu jualan tahunan dia. Jadi kalau saudara mendapat let's say 20,000 ataupun 30,000 ataupun 100,000 hasil jualan hiliran lada dalam 1 tahun, bermaksud saudara layak untuk mendapat bantuan 20,000 maksimum dia. Maksimum 20,000. Ini maksud dia. Dan bantuan ini kita tidak bagi tunai lah. Dia tidak bagi tunai kepada para usahawan. Kita akan bagi secara bantuan mesin. Tunai itu saudara tidak dapat tengok tu. Hanya tengok dia punya mesin saja. Kita akan bagikan kepada pembekal. Bayarkan kepada pembekal. Kita juga keluarkan LPO dan kita akan bagikan, serahkan cek tersebut kepada pembekal. Seterusnya untuk bantuan 75%. Bantuan 75% adalah maksimum dia 15,000. Jadi untuk bantuan 15,000 ini adalah mereka yang advance sikit. Dulu dia guna Proton Saga, masa katalah. Sekarang dia guna Camry ataupun Toyota. Bermaksud dia punya bisnes tu baguslah. Jadi bantuan kita hanya 15,000. Bermaksud jualan tahunan kamu melebihi 300,000 hingga 3 juta. Jutawan. Dipanggil jutawan. Jadi 300,000 hingga 3 juta. Di bantuan kita 15,000 sajalah. Ini sebagai menghargai PKS kita, usahawan kita. Dia mengeluarkan produk hiliran. Jadi kita sediakan 15,000. Tapi mesti mengikuti syarat-syarat kriteria yang telah ditetapkan oleh Lembaga Lada Malaysia itu tadi ya. Jadi sebab kita ada jawatan kuasa tertentu untuk meluluskan permohonan saudara-saudari. Bantuan seterusnya kita ada bantuan setengah, 50% saja. Ini kepada orang yang mempunyai jualan tahunan 3 juta hingga 20 juta. Kita hanya bagi 10,000 untuk bantu orang yang 3 juta hingga 20 juta. So far yang kita bantu ini kebanyakannya tadi 20,000 lah. 20,000. Mungkin ada yang di luar sana para peraih usahawan yang telah maju. Mungkin dalam rancangan Malaysia ke-12 nanti. Mungkin ada yang mencecah 3 juta jualan dia tahunan. Atau 4 juta, 5 juta. Jadi bantuan dia mungkin 10,000 sajalah. Jadi syarat yang lain adalah sama seperti yang pada kategori yang 1 dan 2 tadi. Okey, inilah contoh-contoh mesin yang kita bekalkan kepada para usahawan. Yang pertama tu mesin untuk mengisar lada. Jadi dia daripada biji kepada serbuk lada. Ini mesin-mesin yang kita bekalkan yang boleh dipohon oleh para usahawan kita. Dan seterusnya kita juga ada mesin mengikut keperluan para usahawan kita untuk kita dry heat black pepper, autoclave sterilizer dan pengisar lada. Ini untuk kita mengisar lada, untuk kita mengeringkan lada. Kita juga ada membekalkan mesin ini mengikut keperluan para usahawan tersebut. Okay? Seterusnya kita juga ada vacuum packaging machine.
Ini digunakan untuk membungkus produk melalui kaedah vacuum seal. Yang kedua, kita ada sealing machine. Ini untuk kita seal produk lada kita supaya dia kedap udara. Juga kita ada mesin dipanggil universal mixer. Ini untuk mengaur campuran bahan-bahan produk lada dengan sos lada apakah yang kita keluarkan, kita campur dia, kita mixkan dia. Dan seterusnya mesin yang kita dapat bekalkan labeling machine. Ini kita untuk melekatkan label pada produk lada kita. Mungkin kita ada satu botol sos. Jadi kita nak letakkan dia punya label dengan kita punya logo dan kita punya branding. Okey, kita letakkan. Kita perlukan mesin yang seperti ini. Contoh-contoh produk hiliran lada yang telah dikeluarkan oleh usahawan-usahawan kita di seluruh Malaysia. Yang pertamanya, kalau kita lihat di sini, kita ada syarikat Nang Ori. Dia ada mengeluarkan macam di sini dia ada mengeluarkan black pepper massage spray. Ini untuk kita minyak lada lah, untuk kita minyak urut lada untuk massage. Kita juga ada seasoning mix black pepper daripada Near Spice. Dan kita ada sos lada. Ini antara contoh-contohnya. Seterusnya kita juga ada black pepper sauce yang dikeluarkan oleh usahawan-usahawan kita. Dan juga ada juga saudara kita yang mengeluarkan wine ataupun kita panggil dia, kalau di Sarawak kita panggil dia tuak lada lah itu. Tuak lada. Kita ada tuak lada. Jadi inilah antara usahawan kita yang mengeluarkan bermacam-macam dia punya jenis produk hiliran dia. Kalau kita lihat di sini, ini kita ada satu contoh usahawan kita yang telah berjaya dengan nama dia Nang Ori. Nang Ori, Puan Awing anak Wasin daripada Sarawak. Kita telah bawa dia kepada pameran dan dia ini telah berjaya. Satu daripada usahawan kita, seorang daripada usahawan kita yang telah berjaya di peringkat domestik, dan juga dia telah memasarkan produk dia ke negara-negara lain. Seterusnya, ini dia dengan syarikat dia Joyce Trading. Okay. Alright, inilah sebahagian daripada jenama yang produk yang dikeluarkan oleh Nang Ori. Dan di sini dia ada special sikit juga dia punya ni. Dia ada black pepper milk tea. Dan juga dia ada black pepper coffee yang dicampurkan dengan tungkat ali. Ini kita ada seorang lagi usahawan, Mr. Sim daripada Bintulu Green World Success. Dia ada mesin. Ini dia usahawan yang peringkat dia lebih maju. Dia sebelum dia mendapat bantuan daripada lembaga lada, dia telah mulakan sendiri. Dia beli mesin seperti yang dilihat dekat slide saya ini, dia beli mesin dulu. Lepas tu dia ikut kita khusus. Sekarang dia telah mengeluarkan produk dia. Ini adalah produk Mr. Sim di Bintulu. Dia dapat memasarkan kepada negara-negara luar seperti China dan juga ke Singapura dan Brunei. Ini pasaran dia luas untuk pasaran lada produk hiliran dia. Ini Ori Bangkit daripada Serike Encik Jalin. Dia juga telah mula mengeluarkan hasil dia, produk hiliran dia yang telah dibungkuskan oleh beliau dan dipasarkan di pasaran tempatan. Seterusnya kita pun ada, kalau kita lihat di pasar tamu di Bintulu, kita pun ada lihat yang seperti ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang dikeluarkan oleh Mr. Sim ataupun yang lain telah saya sebut tadi, ini kita perlu
penjenamaan. Ini adalah satu produk yang saya jumpa di Tamu Bintulu. Saya nak bagi tahu saudara-saudari tentang penjenamaan. Jadi di sini dia tak nampak dia punya jenama ini. Dan dari segi pembungkusan dia pun tidak seberapa kalau dibandingkan dengan Mestasim, dengan yang lain tadi ya. Jadi ini kita perlu pertingkatkan. So itu kita adakan khusus-khusus tertentu untuk para usahawan meningkatkan dia punya image produk hasilan lada dia. Kalau kita lihat yang ini, alright, ini spice ini di Johor Bahru. Dia punya pembungkusan cantik. Dia juga dapat memasarkan ke luar negeri dan juga di peringkat tempatan, dan juga dia telah mendapat pasaran yang luas. Satu lagi adalah MUSC Food Industries di Kuching. Dia ada produk Sarawak Lasa Paste. So kalau yang dari Sabah tu, saudara-saudara dari Semenanjung tu, kalau pergi ke Sarawak, jangan lupa makan laksa Sarawak. Ini dia keluaran MUSC. Right, seterusnya kita ada Bumi Dayu Bumi Mas, keluaran daripada Pakan Serike, kepunyaan Encik Amin. Dia juga telah bermula untuk mengeluarkan produk hasil hiliran lada dia yang telah dibungkus dan mendapat pasaran yang agak baik di tempatan. Di tempatan dia pergi ke Serike, pergi ke Sibu, pergi ke Miri, pergi ke Kuching untuk memasarkan produk hiliran beliau. Satu lagi adalah MNJ Agriculture Sibu, Royal Agriculture kepunyaan John Agung. Dia pun ada mengeluarkan produk hiliran lada, seperti yang kita lihat pada slide ini, yang telah dibungkus begitu cantik bungkusan dia. Ini yang kita nak promosikan kepada para usahawan kita dari segi penjenamaan, dari segi bungkusan dia. Sebab itu Lembaga Lada ada mengadakan khusus-khusus tertentu kepada para usahawan kita. Kita juga ada satu AJ Truly Spice daripada Bintulu. Dia banyak hasil dia, kurang lebih 12 ke 13 hasil produk hiliran lada. Dia ada perfume lada. Ini perfume untuk wanita, untuk para lelaki, dan juga dia ada sabun, dan juga dia ada produk-produk kecantikan daripada hasil hiliran lada dia. Right? Ini contoh daripada negeri Sabah. Kita ada Fresh Enterprise daripada Sabah. Ini suami isteri. Dia mula dengan blender. Kan blender dekat dapur kita kan. Dia mula dengan blender dulu. Sikit-sikit, lepas tu dia jual kepada saudara-saudara, dia jual kepada rakan-rakan dia, husband and wife ini, dia begitu bagus sekali. Dia jual, lepas tu dia berkembang. Sekarang last year dia telah mendapat bantuan daripada Lembaga Malaysia untuk mengembangkan dia punya produk hasil hiliran lada beliau. Ya, ini Puan Zita Balingkong, Puhus Paper Plantation. Juga dia ada mengeluarkan produk hasilan lada. Banyak dia punya produk ini. Banyak dia punya produk, dan juga Lembaga Lada Malaysia selalu membawa dia pergi ke pameran-pameran tertentu untuk memasarkan dia punya produk hasil hiliran. Dia ada juga yang spesial dia punya ni adalah sambal lada. Ini memang dia hebat lah ni sambal lada dia. Jadi kalau kita pergi ke Sabah, orang Sabah mana orang Sabah? Kalau lihat produk sambal lada ini, inilah kepunyaan Puan Zita Balingkong. Okey, jadi Resia ini dia ada R&D dia sendiri. Dia membuat R&D dia 10 kali daripada bunga lada. Kadang-kadang kita sebagai penanam lada, dari peringkat lada itu setahun ke 3 tahun ataupun 2 tahun setengah kita buang bunga lada ini. Tapi Puan Zita ini tidak. Dia kumpul bunga lada, dia buat research sendiri, dia buat R&D sendiri,
lepas tu dia keluarkan sambal lada hitam daripada bunga lada yang kita buang itu. Okay? Right, jadi macam mana cara kita nak memasarkan produk hiliran lada ini? Sekarang kita, anak-anak kita pun pandai menggunakan internet, menggunakan laptop, komputer. Jadi kebanyakan orang sekarang, lebih-lebih lagi semasa MCO ini, PKP ini, bila COVID-19 ini melanda, kita ada memasarkan produk hiliran kita. Mungkin kita gunakan Lazada sebagai contoh, Lazada, Shopee, ataupun supermarket yang terbilang, kalau di Sarawak sini kita macam Giant Supermarket, ataupun Iman, ataupun supermarket yang besar, seperti di Semenanjung, di Sabah, ataupun di kampung-kampung, ataupun di pekan-pekan yang kecil, kita boleh pergi ke kedai runcit untuk memasarkan kita punya produk hasil hiliran lada, ataupun ke supermarket atau premis kita sendiri. Ini terpulang kepada kebijaksanaan para usahawan sekalian untuk memasarkan kita punya produk hiliran lada kita ini. Ini adalah aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Lada Malaysia sepanjang tahun ini dan juga tahun lepas dan tahun sebelumnya. Kita mengadakan khusus-khusus kepada para peserta usahawan kita, termasuk para peraih, para penanam lada yang kita ingin bangunkan sebagai usahawan. Jadi kita ada sediakan khusus. Tapi malangnya pada tahun ini kita ada disebabkan merebaknya COVID-19, kita tidak dapat melaksanakan khusus-khusus yang seperti ini. Jadi kita menggunakan secara online. Right, ini adalah demonstrasi masakan dan pembuatan sos lada hijau oleh pegawai MPB kita. Jadi kita ada satu sesi mengajar para usahawan kita macam mana mengeluarkan sos lada. Right, ini adalah kisah perkongsian kejayaan para usahawan kita. Dia bercerita macam mana dia mula-mula sebagai penanam lada, lepas itu sebagai usahawan. Inilah Puan Zita Belengkong. Jadi beliau telah berjaya sebagai usahawan lada dari Sabah. Baik, kita juga jemput para penceramah. Kita jemput para penceramah yang bertuliah untuk memberi ceramah kepada usahawan kita. Kita jemput daripada Sirim, daripada Agrobank. Mungkin ada para penceramah kita, para usahawan kita yang ingin meminjam bantuan pinjaman daripada Agrobank. Jadi kita jemput dia orang daripada pegawai Agrobank dan juga Jabatan Hal Ehwal Islam. Kita perlukan sijil halal. Jadi cara kita nak memohon sijil halal ini, jadi kita jemput Jabatan Hal Ehwal Islam juga. Dan juga FAMA. Mereka akan memberi cara-cara nak memasarkan produk hiliran lada kita. Jadi kita jemput para penceramah luar yang bertuliah untuk memberikan ceramah kepada para usahawan kita. Dan kita juga di samping khusus, kita juga membawa para usahawan kita semasa khusus tersebut lawatan ke kilang-kilang yang telah berjaya supaya membuka minda, membuka kita punya pemikiran sebagai usahawan. Mungkin dulu sebagai pekebun lada saja, tapi sekarang kita nak bangkitkan, nak groom kita punya pekebun lada usahawan kita. Sebab itu kita bawa kepada lawatan kepada kilang-kilang yang telah berjaya. Dan inilah satu contoh dia. Kita lawat kepada lawatan ke Sabah Agro Industrial di Sabah. Ini sebagai membuka minda para usahawan kita. Dan juga Lembaga Lada Malaysia ada menghantar para usahawan kita untuk khusus menyediakan logo. Macam mana menyediakan logo?
cara yang terbaik, macam mana nak buat logo, macam mana nak design logo. Jadi kita hantar para usahawan kita khusus kepada Semenanjung, kepada orang yang bertuliah untuk design, cara nak design logo saudara-saudari. Kalau kita lihat di sini, inilah contoh-contoh logo khusus yang dilaksanakan oleh Lembaga Lada. Dan juga pada tahun lepas kita ada meluluskan kepada para usahawan kita, dan inilah contoh yang kita penyerahan mesin, bantuan kepada peserta-peserta kita daripada Semenanjung pun ada, daripada Sabah pun ada, dan juga daripada Sarawak pun ada. Kita serahkan bantuan mesin kita kepada usahawan kita. Jadi saya harap dengan bantuan ini dia dapat meningkatkan produktiviti, kualiti dan juga mutu, dan seterusnya meningkatkan hasil dan juga ekonomi para usahawan kita. Jadi inilah yang disediakan oleh Lembaga Lada kepada usahawan kita. So dengan ini saya harap para usahawan telah mendapat ilmu, telah mendapat bayangan dia, bantuan-bantuan yang disediakan oleh Lembaga Lada Malaysia. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih daripada Lembaga Lada Malaysia kepada usahawan-usahawan kita, kepada para pekebun, kepada para peraih di Sabah, di Sarawak dan juga di Semenanjung. Sekian, terima kasih.